Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada anda kerana terus bersiaran bersama kami di Bernama TV, dan insya-Allah dari sekarang pukul 2 petang hinggalah pukul 4.30 petang nanti, saya Syuhaimi Muhammad akan menemani anda. Dan bukan saya seorang sebenarnya, kita juga akan minta langsung bersama rakan-rakan di lokasi, malah kita juga akan membuat panggilan bersama beberapa personaliti ya yang dikenali untuk kita mendapatkan maklum balas berhubung dengan hari ini ya, di mana sebentar saja lagi sebenarnya Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri. Jadi kita akan bawakan secara langsung nanti, dijangkakan lebih kurang pada pukul 2.50 petang. Kita akan terus ke Dewan Taklimat di bangunan Perdana Putrajaya untuk mengikuti Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara. Jadi ada baiknya juga sebenarnya saya tak perlu bercakap banyak kerana kita ada tetamu yang telah pun bersedia bersama saya, dan saya dikirakan cukup bertuah ya, kerana baru-baru ini baru saja berjaya menerbitkan menghasilkan sebuah buku Islam and Religious Expression in Malaysia. Jadi saya dah dapat tanda tangannya, jadi milik saya. Jadi kalau kita nak bercakaplah tentang buku, kehadiran buku ni tak akan bermakna. Okey, saya terus perkenalkanlah terlebih dahulu. Hadir bersama saya lah yang berbagai Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Terima kasih Prof, dan tahniah atas terbitan buku yang keberapa dah ni? Ini yang ke-11. Ke-11. Jadi terima kasih, saya dah dapat hadiah awal dah sebenarnya hari jadi ini. Jadi buku ni tak akan lahir tanpa kita adanya Rukun Negara. Kerana itu ada proses-prosesnya membantu. Jadi bagaimana buku ni terhasil, dan kita nak kaitkanlah juga dengan Rukun Negara. Itulah misi kita berada di sini untuk bercakap tentang 50 tahun Rukun Negara. Kenapa namanya Rukun Negara juga. Kita terus dalam minit-minit pertama dah ada pelbagai soalan ni. Saya rasa satu yang simbolik Rukun Negara, maksudnya satu ketetapan yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin awal kita dulu terutamanya selepas peristiwa 13 Mei lah kita lihat apabila isytiharkan migran ketika itu Majlis Gerakan Negara Jadi ada keperluan merasakan bahawa tidak diulangi kembali peristiwa rusuhan kaum sebagainya di Malaysia ketika itu yang mana kita tahu hasil daripada perusahaan kaum itu terhasil daripada selepas pada pilihan raya umum yang berlaku ketika itu Jadi memandangkan perlu ada satu rangka yang dilihat sebagai satu bentuk ideologi lah kepada negara, yang mana kita ketika itu pengurusi migran Tun Abdul Razak telah membentuk satu lagi majlis dikenali sebagai Majlis Perundingan Negara pada 27 bulan Januari 1970 dan diwatakan kemudian pada 29 Januari 1970 yang mana Majlis Perundingan ni dipanggil yang diketuai oleh beliau dan juga tiga menteri kabinet yang lain Tun Dr. Ismail, Tun Tan Sri Sing dan Tun Sabatan ketika itu dan bersama dengan wakil-wakil negeri, wakil NGO, wakil persatuan macam-macam dipanggil, dan termasuklah wartawan juga dipanggil untuk membentukkan satu rangka ideologi negara ketika itu So dalam rangka tu benchmark ataupun bentuk yang ingin dibentuk itu rangka tu adalah merujuk pada apa yang terhasil di Indonesia sebenarnya Pancasila maksudnya itu idea tu datang dari situ tapi dibuat dalam bentuk rangka perspektif Malaysia Jadi atas dasar dalam masa beberapa bulan ketika itu perbincangan diteruskan secara deliberatif secara mendalam, dan akhirnya terhasillah Rukun Negara itu bersama dengan 5 pilar ataupun tiang tiang seri untuk demokrasi di Malaysia Jadi hasil daripada itulah dilancarkan tahun 1970 dan hari ini pelancaran semula selepas 50 tahun Rukun Negara tersebut dibentuklah. Okey. Jadi kita tak dapat lari sebenarnya Prof bercakap tentang sejarah bila mana kita menyatakan tentang Rukun Negara, kenapa Rukun Negara wujud. Tadi pastinya dia bermula daripada peristiwa 13 Mei 1969 dan dalam sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-14 yang ke-13 macam tu baru Rukun Negara diperkenalkan. Tapi in between tu antara selepas peristiwa 13 Mei sehinggalah Rukun Negara tu diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 dalam ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Dalam proses tu saya tercari-cari sumbernya, apa yang berlaku
Ada output tak tentang itu? Itu yang ini saya rasa memang agak sukar sebenarnya cari data kan. Mungkin ada tersimpan di archive kan, tapi tidak dibincangkan, didedahkan dalam buku sejarah kan. Untuk tertulis apa proses-proses yang berlaku, perbincangan yang bagaimana kan, dan proses-prosesnya sehingga terhasilnya rukun negara tersebut kan. Jadi dalam konteks ini yang mana kita tahu bahawa Margeran berlaku kerana 13 Mei dan untuk membuka, maksudnya ketika Margeran itu pemerintahan sebenarnya terletak di bawah tentera kan, tentera yang menguasai negara untuk memastikan kestabilan politik ketika itu kan. Jadi dan pembentukan Margeran itu adalah untuk memastikan bahawa struktur kerajaan ataupun pemerintahan negara itu kembali semula kepada yang asal kan. Jadi supaya dan juga menyelesaikan isu-isu yang berbangkit selepas itu kan. So tapi proses-prosesnya saya rasa banyak kan yang berlaku, tapi tidak diceritakan dalam buku sejarah yang mana anak-anak kita pun itu sebab ada persoalan yang menyatakan bahawa penghayatan kepada rukun negara itu tidak ada di kalangan rakyat Malaysia sebab tak diceritakan secara sepenuhnya apa yang berlaku dalam tempoh itu kan. Kalau kita lihat Indonesia kan, Pancasila tu bentuk tahun 1945, semua latar belakang sejarah bagaimana Soekarno membentuknya dan apa proses-prosesnya semua diceritakan dalam buku sejarah Indonesia dan dihayati sebagai satu ideologi negara. Tapi kita ni tidak mengambil peluang untuk menghayati rukun negara. Itu menyebabkan kita lupa asas-asas yang terbina dalam negara ini, sistemnya bagaimana, perlembagannya bagaimana, sebagainya tidak diambil kira kan. Jadi saya rasa perlu ahli sejarah ataupun pihak mungkin Kementerian Pendidikan ambil faham tentang isu ni supaya boleh dikembangkan di manfaat dan diminta supaya anak-anak kita lah menghayati rukun negara ini supaya rukun negara ini terus diingati dan diamalkan sebagai tunjang kepada pemerintahan negara lah. Okey, Prof lahir selepas rukun negara. Ya. Jadi bagaimana agaknya sebagai anak yang lahir selepas rukun negara, seorang warga negara yang lahir selepas kemerdekaan itu sendiri kan. Prof ni mengatakan kita tadi, merujuk kepada kita tak menghayati. Jadi bila kita tak menghayati ni sekarang dalam tempoh 50 tahun baru kita nak mengangkat kembali. Jadi proses tu bukan mudah. Jadi dekat mana harus bermula? Sebab kita dah melihat usaha daripada beberapa jabatan di bawah Kementerian Komunikasi sendiri, kemudian kita merentas Kementerian Perpaduan juga turut sama dalam sambutan 50 tahun rukun negara, bernama sendiri menjadi orang kuat untuk projek 50 tahun rukun negara itu sendiri. Jadi bagaimana? Dekat mana harus bermula selain media sendiri mainkan peranan? Kita tu sendiri. Kita tu perlu bermula di mana? Saya rasa perlu bermula di peringkat paling rendah dalam sistem pendidikan negara lah. Maksudnya sekolah mungkin tadika ataupun sekolah sekolah rendah Sebab saya ingat ketika saya kecil-kecil dulu kan, memang setiap hari Jumaat tu kita ada perhimpunan dan kita akan angkat ikrar. Hari Jumaat hari Jumaat macam tu kan. Macam rukun negara ni kan. Jadi hafal kita gitu kan. Setiap hari kena diingatkan. Hafal dengan pemahaman atau hanya menghafal? Kebanyakan menghafal lah ketika itu kan. Sebab nak mengharapkan kita lah kadang-kadang yang kecil untuk faham konsep tu sebenarnya mungkin agak sukar kan sebab rukun negara ni lebih kompleks sebenarnya pemahaman dia yang perlukan ada penerangan yang lebih lanjut kan. Tapi sekurang-kurangnya diperkenalkan dan dihayati ketika orang-orang mempertikaikan semua perkara tanpa mengetahui bahawa apa yang dipetikai itu sebenarnya menjejaskan negara itu sendirilah. Jadi itu yang pentingnya rukun negara ni perlu dihayati lah. Tapi dalam kita bicarakan rukun negara ini juga sebenarnya Prof kita melihat sentiasa kita okeylah kalau tadi disebut oleh Prof hanya pada perhimpunan kita mengangkat tangan dalam apa jua acara-acara pihak kerajaan juga itulah ikrar. Kita lupa ikrar itu adalah bahagian kedua dalam rukun negara. Bahagian pertama pendahuluan itu sendiri di situ juga dah dapat beberapa ideologi yang cuba disampaikan. Kita tinggalkan itu sejak sekian lama. Baru sekarang kita melihat kembali bahawa rukun negara itu ada dua kontennya. Apa pandangan? Saya suka Suhaimi tanya soalan ni kan sebab selalu yang kita ingat yang 5 tunjang tu tapi sebenarnya dia lebih banyak panjang lagi sebenarnya dia dengan bahawasanya itu yang paling atas kan. Kalau saya boleh baca lah, kalau saya pun buka tengok balik kan, bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Maksudnya tumpuan pada unity perpaduan melihara cara hidup demokratik. So tak ada sistem lain yang boleh mengambil alih sistem kita ni dan sistem yang diamalkan sekarang sistem demokratik kan. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama. So maksudnya ada keadilan sosial dalam masyarakat perlu diterapkan. Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak sebab kita tahu kita mati
racial multicultural society kan, jadi kena ada satu konsep yang sederhana dan boleh diterima pakai maksudnya diterima baiklah oleh semua komuniti yang wujud dalam Malaysia ni dan membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden Maksud mana itu dah ada pemimpin masa dulu memikirkan tentang perlunya anjakan kepada sistem kepada sains dan teknologi untuk dikembangkan Jadi agak melihat pada jarak jauh sebenarnya. Ia dah mendahului masa. Mendahului masa tu. Jadi itu yang saya rasa menarik kan. Dan seterusnya saya rasa kita semua tahulah kan. Ikrarnya terus kepada kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesepadan dan kesusilaan. Jadi ini perlu dipahami dan dihayati dan seterusnya dilaksanakan sebenarnya dalam kehidupan harian kan, sebab dia menjadi satu bentuk ideologi dalam negara. Jadi dia kena dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan harian masyarakat. Okey. Baik bro, kita akan terus berbicara tentang rukun negara. Nak tak nak memang kita akan sentuh juga tentang sejarah. Dalam pada itu kita juga ingin melihat dari segi perjalanan untuk atur cara majlis pelancaran sebentar nanti akan bermula apabila dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dijadualkan pada pukul 2.50 petang ini. Dan sambutan ini sebenarnya akan berlakukan selama 3 bulan sehinggalah dalam tempoh bulan kemerdekaan itu sendiri sehingga 16 September dan pastinya juga dalam perjalanan program pada petang ini nanti akan dituruti dengan beberapa program yang lain dan juga malah dinyatakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan logo rasmi sambutan Jubli Emas Rukun Negara yang julung kali dicipta hasil kerjasama antara Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama sendiri dengan Jabatan Penerangan dan juga kumpulan media Current Craft. Dalam pada itu turut menarik juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan melancarkan stem khas bertemakan 50 tahun dengan 5 reka bentuk stem yang menampilkan setiap prinsip rukun negara, logo sambutan 50 tahun rukun negara dan juga bunga raya. Jadi kesemua stem khas ini akan dijual oleh Pos Malaysia bermula Ogos depan. Dan kemudian Perdana Menteri pada hari ini juga akan melawat galeri pameran bertemakan rukun negara yang memaparkan bahan-bahan dan gambar bersejarah penggubalan rukun negara. Okey, di sini sebenarnya mungkin kita jawapan persoalan kita tadi apa agaknya yang berlangsung daripada 16 Mei 1969 itu sehinggalah 31 Ogos 1970 yang berlaku. Mungkin kita akan dapatkan jawapan di situ bersama rakan, nanti kita akan ajukan soalan itu dan kita juga akan membawa kepada anda beberapa program sepanjang bulan sambutan 50 tahun rukun negara ini dengan pengisian-pengisian itu akan kita dapatkan kemudian laporannya. Jadi untuk itu di talian pada ketika ini ini antara orang muda yang tampil dengan satu artikel. Beliau juga merupakan hos di Bernama. Jadi bersama saya di talian pada ketika ini ialah Irfan Faruqi, di mana selain daripada menjadi hos di Bernama TV ini, beliau merupakan Setiausaha Agung Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM, merangkap pengerusi Jabatan Pengurusan dan Profesionalisme PKPIM. Assalamualaikum Irfan. Irfan. Halo, Assalamualaikum Irfan. Ya, Assalamualaikum. Dekat mana? Dekat pejabat? Ya, saya pejabat. Semalam dah sibuk dah war-warkan untuk siaran langsung 2.50. Tonton sekejap lagi Irfan ya? Ya, betul. Okey. Setia menonton di sini. Baik Irfan. Nak kata abang terlalu dah panggil abang dengan Irfan ni, Prof. Jadi nak tak nak memang tersasul juga abang. Okey Irfan, abang dapat bacalah satu artikel. Ini bagi anda sebenarnya kalau nak menyumbangkan artikel boleh ke laman Sesawang Bernama TV dan boleh sumbangkan artikel-artikel di situ. Jadi Irfan tampil dengan satu artikel, rukun negara perlukan pengungkapan baru, berani dan segar. Cantik tajuk tu Irfan, tapi tajuk ni adalah tajuk yang recycle saban tahun. Bermula mungkin selepas 25 tahun rukun negara tu diperkenalkan. Kita terus berbicara tentang rukun negara, perlukan pengungkapan baru, berani dan segar. Tapi sentuhan Irfan kali ini saya melihat ada kelainan. Mungkin Irfan boleh kongsikan tentang kelainan itu Irfan. Ya, dalam artikel tersebut Syahmi, saya cuba untuk membawakan satu perspektif yang saya kira mungkin sedikit berani, sedikit provokatif, tapi bukan tujuannya untuk mencucuk mana-mana pihak sebagai contoh, bila kita bicarakan tentang soal yang saya sebut, artikel tersebut adalah bicara tentang kepercayaan pada Tuhan. Kita tak boleh rasa malu ataupun segan untuk mengakui bahawa ada banyak sekali perbincangan tentang kepelbagaian agama dalam masyarakat dunia. Dan mana hampir semuanya kita tak bersetuju sebab kita ada pandangan tentang Islam dan juga
konteks kepelbagaian agama dalam negara kita yang jelas, iaitu bukan pluralism agama, soal plurality agama, kemajmukan agama. Jadi kita tak boleh segan dalam hal itu ya. Dan kalau saya ikuti tadi apa disebut oleh Prof. Dr. Azizuddin sudah tadi ya, bila sebut tentang objektif masyarakat Malaysia, dia mengungkap tentang membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi. Mungkin saya boleh minta juga sedikit ulasan daripada Prof bahawa saya rasa kita tak boleh segan untuk membincangkan tentang istilah liberal itu. Liberal bukan maknanya sederhana ya, kalau betul kefahaman saya. Liberal itu maknanya kita harus terbuka, harus bersedia untuk menerima, membincangkan tentang kepelbagaian budaya dalam masyarakat kita. Tapi dalam masa yang sama, betul Prof, bahawa kita juga kena bersederhana. Saya kira itulah dia pendekatan yang lebih segar, berani dan lebih baharu ya, supaya rukun negara itu bagi belia ni dia tak rasa jauh, dia tak rasa kuno, dia tak rasa lapuk. Dia rasa betul-betul real tu. Okey, cukup satu soalan Irfan. Malam nanti Irfan dalam Darah Muda boleh sambung balik ya tentang perkara ini, tentang liberal itu sendiri. Baik, terima kasih Irfan Faruqi. Terima kasih banyak. Okey, Irfan tadi minta doktor jelaskan tentang liberal itu sendiri dalam konteks kita merujuk kepada rukun negara ini. Dia kalau lihat kalau kita nampak yang pada rukun negara ni, dia sebut tentang masyarakat yang liberal sebagainya kan. Cara macam mana nak conduct dalam konteks liberal ni, sebenarnya dia matlamat dia nak menolak kepada ekstremisme. Jadi tak nak perkara ekstrim tu perlu ditolak. Tak kisahlah ekstrim agama ke ekstrim kaum dan sebagainya, ditolak. Yang penting adalah atas dasar kesederhanaan kan, saling bekerjasama dan saling memahami, itu yang penting. Jadi itu matlamat utama yang terletak dalam rukun negara kan. Mana kita tahu bahawa maksud kepercayaan kepada Tuhan kan, sebenarnya idea pertama ni rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan ni, dia sebenarnya sama dengan Pancasila kan. Tapi Pancasila sebenarnya lagi dia menjelaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Esa, dia sebut situ. Maksudnya kalau konsep Christian Trinity tu ditolak terus kan. Maksudnya Tuhan tu mesti satu, Tuhan Esa kan. Tapi kita tak sebut Esa tu, kita sebut kepercayaan kepada Tuhan kan. Sebab kita meraihkan kepelbagaian dan kebebasan beragama di Malaysia ini kan. Jadi dalam konteks ini yang penting ialah kita perlu faham satu sama lain kan, dalam urusan beragama dalam Malaysia kan. Walaupun isu ni agak sensitif dan cara untuk untuk amal ataupun beramal agama itu perlu dihayati oleh agama masing-masing dan penganut masing-masing. Tapi dalam masa sama kita terpaksa hidup bersama, jiran bersama dalam kepelbagaian. Dalam konteks ini kesederhanaan itu amat penting, iaitu yang dititik beratkan dalam apa yang diungkap oleh rukun negara lah. Baik, kita akan berlaku adil sebab pada petang ini kita akan cuba menyentuh juga 5 prinsip rukun negara itu dari segi kepercayaan kepada Tuhan hinggalah kesopanan dan kesusilaan itu sendiri. Tapi dalam merujuk kepada konteks yang pertama tadi yang jarang-jarang saya kira susah, ramai tak pernah mungkin dibicarakan tentang konten yang pertama itu sendiri ya, tentang wujudkan perpaduan, kerana itulah intipati sebenar rukun negara adalah untuk perpaduan dalam konteks masyarakat kita yang berbilang kaum, sementara dengan peristiwa 13 Mei yang berlaku pada ketika itu. Jadi bagaimana agaknya sekarang dalam tempoh 50 tahun Jubli Emas itu sendiri kita perlu melihat konteks rukun negara itu dari peringkat bahawasanya bukan sekadar bermula dari maka kami, Prof. Ya, konsep perpaduan ni dia tak boleh hanya sebagai satu retorik kan. Dia kena satu yang perlu dilaksanakan, diamalkan kan. Dan ketika diwujudkan dan dimasukkan dalam rukun negara ini pun Tuan Abdul Razak kan, dia pun sedar bahawa apa isu yang sebenarnya menjadi masalah dan jadi duri dan daging kepada perpaduan dalam negara ni. Dan dia nampak isu adalah isu masyarakat yang berpecah, divide and rule kan, ketika zaman British sebelum ni, dan juga isu ekonomi. Itu yang dilancarkan dasar ekonomi baru tu masa selepas pada lancarnya rukun negara kan. Jadi untuk menyelesaikan isu masyarakat ni perlu diselesaikan isu ekonomi itu. Masyarakat Melayu ketinggalan di kampung sebagainya, tak dibantu sebagainya. Jadi dan kekayaan negara tu perlu dikongsi bersama. Itu yang konsep keadilan sosial disebut dalam rukun negara ni. Jadi dalam konteks ini rakyat kena faham dalam konteks ini bahawa duduk di dalam Malaysia ni kita duduk bersama pelbagai kaum dan ada perkongsian kan, dari segi kemakmuran negara tu perlu dilaksanakan secara adil kan. Jadi dalam konteks ini saya rasa untuk hadapan kan, konsep keadilan sosial ni perlu ditekankan dan beri penerangan dan beri pemahaman kepada rakyat supaya
apa yang kejayaan dihadapi oleh kejayaan yang dihadapi oleh negara kan, bukan hanya untuk satu kaum saja. Dia perlu dikongsikan bersama kawan-kawan lain. Jadi semangat persekutuan ini yang mewujudkan semangat Malaysia yang ingin dibawa oleh rukun negara, yang saya rasa perlu diberi penekanan kali ini. Jadi itu yang penting sebenarnya. Okey, jadi kita masih lagi memegang bahawa prinsip rukun negara ini adalah untuk mengikat perpaduan di kalangan masyarakat. Tapi Prof Ulong Samsul Amri kata kita belum mencapai perpaduan secara tuntasnya. Kita hanya dari segi kesepaduan. Malam ini Prof Ulong akan datang ke ruang bicara, tapi kita lah sebelum Prof Ulong bercakap, kita nak bercakap dulu. Betul ke kita belum mencapai perpaduan 50 tahun rukun negara dengan konteks 63 tahun kemerdekaan negara, perpaduan tu masih lagi belum betul-betul berpadu. Kita hanya pada peringkat kesepaduan saja, Prof. Dia kalau satu contoh yang menarik kalau kita lihat kepada Indonesia, sebab asal ini punca daripada sana juga, idea tu datang kan. Indonesia dia wujudkan Pancasila sebab dia nak wujudkan wujudnya satu konsep yang dikenali sebagai bangsa Indonesia. Sebab rakyat Indonesia ni pelbagai jadi macam mana nak jadikan mereka sama, itu yang bahasa Melayu diambilkan sebagai bahasa utama, jadi bahasa Indonesia di sana, dan Pancasila tu ditegakkan sebagai ideologi nasional. Perkara yang sama juga nak dilakukan kan dalam konteks di Malaysia ni. Bahasa Melayu diangkat kan, dan tunjang dia rukun negara sebagainya, dan konsep bangsa Malaysia pun ditekankan. Cuma bila pelaksanaan tu tak berjaya kan, dan kalau saya boleh katakan konsep bangsa Malaysia di Malaysia ni gagal kan. Gagal, tapi ia cuba dibangkitkan semula. Dalam konteks politik, satu Malaysia pernah dibangkitkan dan cuba ia hampir berjaya, tapi mungkin disebabkan lanskap politik pada ketika itu tidak memberikan dia kepada satu tahap yang menjayakan pada konsep satu Malaysia. Okey, Prof, kita berehat seketika dan sekembalinya selepas ini saudara, kita juga akan melintas langsung sebenarnya terus nanti di Putrajaya bersama rakan wartawan di sana Hilman Jamil untuk mendapatkan perincian perkembangan di Putrajaya. Semuanya seketika nanti, kita rehat seketika. Bagi membantu dan menggalakkan penganggur meningkatkan kemahiran, allowance latihan sehingga RM4,000 boleh dituntut daripada perkeso oleh mereka yang hilang pekerjaan walaupun mereka bukan pencarum di bawah skim insuran pekerjaan. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Apa kita jaga? Ya, Suami, lintas langsung dari sambutan ulang tahun Rukun Negara ke-50 yang masih lagi menantikan ketibaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk melancarkan buat pertama kalinya sambutan ulang tahun Rukun Negara diadakan sempena 50 tahun. Rukun Negara diisytiharkan di negara ini tahun ini. Dan untuk kali ini, untuk jam ini, saya ingin mengundang dua tetamu yang merupakan juga tetamu undangan untuk acara pada hari ini, iaitu penolong pengarah bahagian sukan, co-curriculum dan juga kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sebelah kiri saya iaitu Puan Rizawani Mustafa, dan juga di sebelah kanan saya iaitu penolong pengarah pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya JPWPP, Encik Muhammad Aim Bahari. Assalamualaikum, selamat tengah hari kedua-duanya. Dan tentunya hari ini hari yang bersemangat untuk kita meraihkan sambutan ulang tahun Rukun Negara yang ke-50 tahun ini. Dan pastinya bagi Puan selaku di bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia, melihat sambutan ulang tahun Rukun Negara ini, apa kepentingan dan signifikannya kepada negara kita sempena 50 tahun Rukun Negara diisytiharkan ini?
bagi saya rukun negara ini memang sangat penting pada kita sebagai rakyat Malaysia, dan sememangnya elemen perpaduan yang ada dalam prinsip rukun negara itu memang diterapkan dalam semua mata pelajaran yang diajar di dalam kelas, termasuk juga yang diajar di luar bilik darjah, melalui aktiviti sukan, kurikulum dan kesenian. So kesinambungannya di sekolah tu memang ada daripada dulu lagi. Cuma di pihak kami KPM mengharapkan agar penghayatan rukun negara tu ada kesinambungan di masyarakat luar, terutamanya institusi kekeluargaan, supaya prinsip rukun negara tu lebih semarak dalam jiwa rakyat Malaysia itu sendiri. Puan, kalau saya imbas kembali zaman persekolahan saya, di belakang buku sekolah terdapatnya rukun negara. Sudah pasti setiap pelajar sehingga kini juga masih ada buku sekolah di belakang ada rukun negara. Tentunya yang merisaukan kita adalah selepas mereka tamat persekolahan, bagaimana mereka nak menghayati rukun negara ini. Jadi peranan Kementerian Pendidikan untuk memastikan mereka kekal menghayati rukun negara walaupun di mana berada usia, bagaimanapun tetap utuh untuk mengekalkan semangat rukun negara itu. Memang prinsip rukun negara ni, bila rukun negara ni memang banyak diterapkan di sekolah. So tapi di peringkat lepas habis belajar di sekolah, elemen tersebut akan diterapkan di IPTA. Masih ada lagi Sekretariat Rukun Negara untuk menyemarakkan lagi prinsip rukun negara tu dalam kalangan mahasiswa dengan mahasiswi. Itu yang saya mengharapkan sokongan daripada masyarakat luar untuk menyemarakkan lagi prinsip rukun negara, bukan hanya masa bulan kemerdekaan saja. So benda tu setiap masa diterapkan, terutamanya setiap prinsip tu ada kepentingannya. So kita harus berganding bahu untuk sama-sama menyemarakkan prinsip rukun negara ni supaya dia tidak pudar. Okey. Dan hari ini acara kemuncaknya nanti adalah di mana Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bakal mengikrarkan rukun negara, dan ini merupakan sejarah negara kerana ini kali pertama seorang Perdana Menteri Malaysia membaca ikrar rukun negara buat pertama kali. Dan tentunya bagi membaca ikrar ini, orang yang lebih arif adalah Encik Muhammad Naim Bahari yang sudah mengendalikan soal ikrar dan pelbagai acara melibatkan kementerian juga. Mungkin di sudut rukun negara ini sendiri, bagaimana persiapan untuk sambutan ulang tahun rukun negara ke-50 ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebenarnya ini tahun ke-11 lah saya menguruskan ikrar. Jadi kebiasaannya tahun sebelum ini ikrar ini akan biasanya kita berkumandangkan pada hari kemerdekaan. Jadi kebiasaannya yang akan mengangkat ikrar ini adalah terpilih daripada student, daripada pelajar-pelajar, daripada pemimpin-pemimpin dan sebagainya. Dan kali ini kita sangat bertuah. Kita sangat bertuah kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mewakili kita untuk mewakili rakyat Malaysia untuk membaca ikrar. Jadi kita hari ini sangat bertuah. Mungkinlah kau boleh kongsi sedikit Cik Muhammad Naim, bagaimana timbulnya idea untuk memastikan Perdana Menteri sendiri yang mengotai bacaan ikrar itu? Idea ini datang daripada Kementerian Komunikasi sendiri, tetapi sebenarnya setiap tahun kita cuba bawa semasa hari kemerdekaan. Walaupun kita agak terhad dari segi protokol semasa hari kemerdekaan, tapi hari ini kita sangat bertuah sebab flow majlis sangat sesuai untuk YB Perdana Menteri untuk mengetai bacaan ikrar. Terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi bersama kami di Bernama TV. Selamat untuk kita menonton sebentar lagi ucapan amanat oleh Perdana Menteri. Dan pastinya bagi penonton Bernama TV, jangan bergerak dan kekalkan kesetiaan anda bersama kami untuk melihat amanat dan juga bacaan ikrar oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sebentar lagi. Saya kira itu saja perkongsian untuk jam ini bersama Suhaimi di studio. Silakan Suhaimi, kembali bersama anda. Untuk mematuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Komunitas. Baik, terima kasih Hilman Jamil langsung tadi di pekarangan di sekitar Dewan Taklimat Bangunan Perdana Putrajaya, lokasi di mana sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara, majlis pelancaran sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara akan berlangsung. Kita jangkakan pukul 2.50 nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan tiba di Dewan Taklimat Bangunan Perdana Putrajaya. Jadi masih lagi juga bersama saya di studio ialah Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah Pusat Pengajian Antarabangsa UUM. Diam tak diam, kita dah mula bersiaran 30 minit. Belum pun sampai separuh perbincangan kita untuk bercakap tentang perjalanan 50 tahun Rukun Negara. Tapi itulah ada sebut tadi
peranan yang dimainkan oleh pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga peranan yang diberikan oleh Kementerian Perpaduan Negara. Satu kementerian yang pernah ada, kemudian ditiadakan, dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada dalam barisan kabinetnya kali ini mewujudkan semula Kementerian Perpaduan. Ini merupakan satu simbol yang menampakkan isu perpaduan itu perlu diberikan perhatian. Malah hari ini juga disebut tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mendahului untuk bacaan ikrar. Apa agaknya signifikannya bila seorang ketua pemimpin negara nombor satu dalam negara kemudian diwujudkan pula dikembalikan semula Kementerian Perpaduan Negara, Prof? Ya, kalau kita melihat sebelum ni portfolio perpaduan negara tu berada dalam Jabatan Perdana Menteri kan. Yep. Sekarang ni dia telah diadakan satu kementerian. So dalam konteks ini saja sebenarnya telah menceritakan bahawa kerajaan yang ada sekarang, Perikatan Nasional memberi penekanan yang sangat kuat, sangat khusus tentang perpaduan. Yang mana maksudnya isu perpaduan itu memang isu yang real di Malaysia ni yang perlu diselesaikan secara tuntas dan bijaksana. Jadi untuk mencapai matlamat itu perlukan ada satu kementerian yang harus berperanan khusus mencari jalan penyelesaian ke arah perpaduan negara supaya kita boleh kelangsungan negara kita ni boleh berlalu dalam tempoh yang agak lama akan datang lah. Okay. Jadi dalam konteks ini saya rasa, dan kalau kita seperti yang kami sebut Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, beliau akan mengetuai ikrar itu pun satu simbolik bagi saya, yang mana agenda membawa perpaduan pada negara ni harus harus dibawa sendiri oleh kepimpinan tertinggi dalam negara Jadi dalam konteks ini Perdana Menteri sebab beliau harus berperanan sebaik mungkin, dan juga sebagai legasi beliau lah sekiranya perpaduan dapat dimanfaatkan dan rakyat khususnya dapat menunjukkan kesetiaan kepada negara dan bersama-sama membangunkan negara. Sebab untuk membangunkan negara bukan mudah. Dia perlukan kesepaduan dari kalangan rakyat itu bersama-sama untuk membangunkan negara, dan bersama juga dasar-dasar yang cuba diterapkan oleh negara. Dalam konteks ini simbol dia lebih pada simbolik lah. Melihat bahawa Perdana Menteri akan mengetuai rakyat ke arah itu, mewujudkan perpaduan dan terus membuat agenda pembangunan negara ke mercu yang lebih baik pada masa akan datang. Itu tandanya. Okey. Baik, Prof. Juga bersama saya di talian pada ketika ini sahabat juga di bernama ini, beliau telah pun menulis satu artikel 2014 sebenarnya, dah lama dah, dah 6 tahun berlalu. Jadi bersama saya di talian pada ketika ini Ali Imran Muhammad Nordin, wartawan di bernama. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Assalamualaikum sahabat. Ali Imran. Ya. Okey, ada di talian. Ya, ada saya. Sebenarnya dekat, kita sebumbung. Sekarang dekat tingkat berapa sebenarnya, Ali Imran? Tingkat 1 sekarang. Tingkat 1 atas je ni. Okey. Apa-apa saya sempatlah dalam mencari-cari tentang rukun negara. Saya menemui satu artikel tulisan Ali Imran pada 29 Ogos 2019. Ia berkait rapat dengan apa yang telah kami bincangkan tadi, rukun negara dan Pancasila. Jadi mungkin Imran sendiri sebagai penulis artikel itu kongsikan pada kami, kerana tadi Prof menyebut bahawa ada kebersamaannya, dan rukun negara dilihat ada mengambil sedikit sebanyak tentang apa yang terkandung dalam Pancasila itu. Jadi mungkin hasil artikel Imran sendiri, Ali Imran sendiri ada merujuk tentang perkara itu. Okey, baik. Terima kasih banyak atas peluang dan juga jemputan kepada sesi pada hari ini. Ya, memang pada tahun 2014 tu memang ketika saya sedang mengusahakan artikel tentang rukun negara, saya memang baru juga pulang daripada Indonesia, bertemu dengan rakan-rakan wartawan di sana. Dan memang ketika di sana lagi kami sedang membincangkan tentang hal persamaan serumpun antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi bila saya pulang ke Malaysia dan elok sahaja kita nak menghala ke bulan kemerdekaan, jadi saya memilih untuk meletakkan rukun negara sebagai satu elemen yang saya ketengahkan, kerana pada saya rukun negara nilainya begitu tinggi tetapi kurang dapat perhatian pada waktu itu. Okey. Jadi bila kita melihat sendiri tentang kekuatan jika dibandingkan dengan Pancasila, apa kekuatan rukun negara kita ni, Ali Imran? Saya fikir kekuatan yang paling penting untuk kita perhatikan, baik daripada rukun negara ataupun baik juga daripada Pancasila, adalah kerana
kelima-lima elemen yang diletakkan sebagai rukun dan juga sila tadi sebagai elemen yang bersifat neutral yang memberikan peluang kepada semua pihak untuk mengamalkannya kerana ia tidak memberatkan kepada mana-mana kaum, mana-mana agama, mana-mana kumpulan yang berada dalam negara itu. Okey. Jadi untuk 50 tahun rukun negara, tiada sebarang artikel daripada Ali Imran? Maafkan saya, di talian ni seperti ada gangguan. Ada gangguan. Untuk 50 tahun rukun negara, tiada artikel daripada Ali Imran? Maafkan saya okey, tak apa Ali Imran. Apa pun terima kasih. Ada lagu dekat Syam. Okey, tak apa. Apa pun terima kasih Ali Imran kerana bersama saya untuk seketika. Jadi kalau anda ingin membaca semula Rukun Negara and Pancasila The Parallel, itu antara tajuk yang ditulis oleh Ali Imran dalam artikelnya pada 29 Ogos 2014. Kenapa saya mengaitkannya? Kerana apa yang disebut oleh Ali Imran tadi, bahawa elemen-elemen 5 prinsip itu, 5 tonggak itu disebut baik Pancasila ataupun Rukun Negara, ia bersifat neutral. Ia tidak mengikat. Tapi kita sekarang seolah-olah mengikat, kita kena patuh. Jadi bagaimana Prof? Kita neutral, kita tidak mengikat, tapi seolah kita kena akur dengan apa yang telah pun kita ikrarkan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluaran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesialan. Jika kita seolah-olah melanggar salah satu daripada, maka dilihat kita telah pun membuat satu kesalahan yang besar. Ya, mungkin satu yang menarik kalau kita tinjau kesamaan lah Pancasila dengan Rukun Negara. Satu, Pancasila ni dia bahasa Sanskrit Panca sila, panca tu 5, sila tu prinsip prinsip ada 5 prinsip, itu masuk dia sebenarnya. Dan kita Rukun Negara tu rukun, seolah kita ambil daripada rukun iman, rukun Islam. Jadikan rukun dan negara lah itu kan. So dalam konteks ni kenapa dilihat bahawa apa yang terkandung dalam dalam Rukun Negara perlu diamalkan, sebab Rukun Negara itu adalah sebahagian daripada sistem kita. Kita tak boleh nak elak kan, sebab contohnya kita menerima bahawa kepercayaan kepada Tuhan misalnya kan. Kepercayaan Tuhan memang terkandung dalam kita punya perlembagaan. Memang keagamaan tu sebahagian pada jati diri dalam negara kan, nilai dalam negara tu, keagamaan tu. Macam kalau contohnya Islam dilihat sebagai region of the federation kan, persekutuan tanah Melayu kan. Jadi terkandung dalam perlembagaan kan. Dan dan yang satu lagi yang kedua lah dalam konteks sistem beraja contohnya kan, pilar kita yang kedua kan. Ini agak unik sebab sistem Indonesia tak ada raja kan. Dia melihat pada kepimpinan kan, tapi kita ada sistem beraja. Jadi itu sebahagian daripada jati diri ideologi dalam negara kan. Keluaran perlembagaan is the supreme kan, yang paling diutamakan berbanding dengan semua undang-undang yang kita ada. Perlembagaan itu yang paling utama kan. Dan seterusnya tentang rule of law, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan kan. Jadi dalam konteks ini, semua ini sebenarnya terkandung dalam sistem bernegara kita dan juga sistem jati diri dan nilai yang kita ada dalam negara. Jadi nak menolaknya, kita maksudnya takkan kita nak menolak perlembagaan. Kita nak menolak tentang agama, kita nak menolak tentang sistem beraja contohnya kan. Jadi nak ini sebahagian, jadi dan kita kena amalkan sebab dia sebahagian daripada sistem bernegara yang ada di dalam Malaysia ni yang kita laksanakan sekarang ni. Tapi adakah Prof dapat melihat, dapat membaca bahawa ada usaha-usaha untuk tidak mengamalkan pelaksanaan 5 prinsip Rukun Negara dalam konteks sekarang ni? Kalau kita lihat perdebatan banyak sekarang ni kan, bukanlah mengatakan mereka menolak kan, tapi ada unsur-unsur baru contohnya kan, dan cuba dibangkitkan dan diperbincangkan khususnya tentang isu kepercayaan pada Tuhan misalnya kan. Adakah bagaimana tentang kebebasan beragama di Malaysia, sebab konsep kalau kita nak bincangkan, macam saya nyatakan dalam buku saya sendiri pun kan, konsep kebebasan beragama tu agak berbeza dengan konsep yang dibawa oleh Barat misalnya kan. Kita ada misalnya yang beragama Islam kan, tidak boleh maksudnya agama lain tidak boleh tersebar kepada masyarakat agama Islam kan. Diperuntukkan melalui artikel 11 dalam Perlembagaan Persekutuan kan. Jadi maksudnya konsep tu ada tapi berbeza dengan apa yang dimakan oleh negara lain kan. Contohnya sistem beraja kan. Ini sistem yang kita tak boleh buat, monarki tak boleh buat kan. Kalau ada elemen yang sekarang ni banyak yang ada yang orang ditahan contohnya kan, kerana dia bawa atas asutan kerana menghina raja. Itu sebab dia sebahagian daripada sistem dalam negara, tak boleh dihina kan. Sebab artikel 10 dalam Perlembagaan Persekutuan pun memang
membenarkan kebebasan bersuara, tapi ada batasannya. Batasannya antaranya adalah tidak boleh menghina atau mengkritik sistem negara yang maksudnya institusi dalam negara tu yang sedia ada, macamnya sistem beraja. Jadi dalam konteks ini rakyat sebenarnya kena faham. Rakyat kena faham undang-undang dalam negara, perlembagaan tu kena faham, dan kecelikan kan ataupun literasi tentang perlembagaan itu sangat rendah bagi saya di Malaysia berbanding negara lain. Kalau negara lain kan, Amerika Syarikat, mereka kanak-kanak di sekolah bawah rendah lagi, mereka telah diajar tentang konsep perlembagaan walaupun secara yang asas, tapi diajar. Kita dulu ada, sekarang ni ditiadakan macam contoh mata pelajaran tata rakyat kan. Dulu pernah diada, saya ingat saya pernah belajar tata rakyat dan dari situ saya dapat idea tentang bernegara kan. Sekarang ni tidak ada yang pendekatan begitu kan. So maksudnya itu yang bila tidak ada tu, penghayatan kepada rukun negara pun tidak ada dan kita lupa rukun negara. Sebab rukun negara itu adalah sebahagian daripada hidup kita, harian kita. Sebahagian daripada sistem politik dan sistem pentadbiran dalam negara. Itu yang saya rasa pentingnya perhatian kepada rukun negara ini. Okey. Baik, kita bercakap hari ini tentang garis masa 50 tahun rukun negara menjelang 31 Ogos 2020 selepas ia dilancarkan pada hari kemerdekaan yang ke-13, 31 Ogos 1970. Jadi dalam konteks 50 tahun garis masa itu sendiri, di mana agaknya Prof melihat rukun negara ini betul-betul diamalkan oleh seluruh rakyat Malaysia? Mungkin ada satu titik dalam tahun-tahun tersebut dilihat inilah sebenarnya kita dah berjaya sebenarnya dalam mewujudkan satu konteks perpaduan rakyat Malaysia, tapi mutakhir ini mungkin ia dilihat kendor sehinggalah diperlukan satu kempen untuk mengangkat kembali memperingati rukun negara. Saya rasa masa mula diperkenalkan rukun negara memang perhatiannya agak meluas gitu kan, sebab ada desakan lah, maksudnya dari segi kepimpinan negara ketika itu bahawa perlu diberi penerangan tentang sistem bernegara dan supaya rakyat faham kan. Jadi kalau kita lihat pada tahun 1970 tu banyak aktiviti-aktiviti di peringkat sekolah misalnya kan, menulis esei, buat lukisan, di kalangan kanak-kanak kan. Selain pada yang inilah ada mata pelajaran yang khusus menerangkan tentang ini kan. Cuma bila kita lihat lagi berkembangnya masyarakat kan, khususnya tahun 90-an kan, kita lihat dan makin lama makin kendur kan, sebab asas yang mungkin agenda negara ketika itu melihat kepada perlunya kepada industrialisasi kan, pembangunan sebagainya, walaupun semangat kenegaraan tu dibawa juga kan, tapi sedikit sebanyak telah melonggarkan pemahaman kita tentang sistem dalam negara, tentang khususnya berkaitan dengan rukun negara lah. Dan masuk pada tahun 2000 bila mana masyarakat mula banyak mempersoalkan kan dari segi kepimpinan negara, dari segi institusi dan sebagainya, dan mula dah ada bibit-bibit gitu sehinggalah ke hari inilah. Jadi dalam konteks ini saya rasa itulah saya rasa dengan pelancaran hari ini 50 tahun saya rasa perlu dibawa semula seperti mana asal yang mana ada usaha-usaha supaya rukun negara ni sebagai asas dalam negara dan konsep bangsa Malaysia itu ditekankan supaya rakyat semua merasakan mereka ini bukan saya walaupun kita tahu kita rakyat Malaysia, tapi kita kata kita orang Melayu kan, orang Cina, orang India, tapi kita tak merasakan kita nak bercakap saya ni orang Malaysia sebagainya. Kecuali tapi realiti ini selalunya kalau kita keluar negara baru kita jumpa sama-sama Malaysia, baru kita rasa kita ni rakyat Malaysia kan, ada feeling tu. Tapi kalau dalam negara ni kita selalu lupa keadaan tu, lebih melihat bangsa sendiri lebih tinggi daripada negara tu. Jadi saya rasa perlukan ada perubahan dari segi pemikiran jugalah dalam konteks nak membawa balik rukun negara ini. Okey, Prof. Di talian pada ketika ini kita ada Dr. Su Win Si di talian. Hello. Doktor. Hai semua. Ya, selamat petang Doktor. Terima kasih Doktor kerana bersama kami dalam Grandstand. Sebenarnya kita nantikan majlis pelancaran sambutan ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Baik, dari segi pandangan peribadi Doktor sendirilah tentang Rukun Negara. Apa pandangan personal? Mungkin ada personal touch juga, personal pengalaman-pengalaman manis berhubung dengan Rukun Negara sendiri daripada Doktor? Ada. Saya masih ingat bila saya belajar di sekolah menengah, rukun-rukun negara ini setiap minggu hari Isnin kita kena baca di Dewan semua. Jadi masa itu memang semua ini terserap lah dalam nilai-nilai kita, sebab kita masa itu pun tanpa kira kaum bangsa dan agama, kita semua ikut rukun negara ini supaya dia menjadi negara yang sangat makmur dan sangat diversity. So masa itu dari kecil ini dah terserap dalam hati Wincy dan juga banyak
banyak kawan-kawan saya yang mungkin berbangsa berlainan pun kita rasa bangga sebagai Malaysia sebab Malaysia ini sangat unik tau. Semua ini walaupun banyak bangsa, banyak bahasa tapi kita semua harmonis. Dan semua ini disebabkan semua nilai-nilai dan semua yang daripada sekolah, zaman sekolah pun kita dah belajar semua ini. Tapi secara praktikalnya adalah bila kita kerja kat industri ataupun kita bila saya mewakili Malaysia untuk competition kat luar negara, bila kita kat luar, apa yang tadi beliau yang yang guest yang cakap, bila kita kat luar negara baru kita menilai balik, wah betapa pentingnya rukun-rukun negara ini yang kita ingat dia macam sesuatu yang biasa. Jadi kadang-kadang bila kita kat luar pun, bila kita macam hilang atau sesat, rukun-rukun negara ini dia membangkitkan rasa cinta negara. Dan kadang-kadang bila, sebab sekarang saya kat luar negara memang susah, tapi bila saya nak give up, saya cakap tak boleh, rukun-rukun negara ini merupakan satu prinsipal yang kita kena tegaskan. Dia macam rasa seorang macam askar tau. Bila kita fight kat satu battle, kita hampir nak putus asa, tapi semua ini prinsip-prinsip rukun negara ini yang tarik kita balik dan yang push kita ke tahap yang lagi tinggi supaya kita boleh mengangkat nama Malaysia di besaran dunia. Jadi memang cukup dekat dengan hati doktor ya tentang rukun negara. Tapi dalam konteks sekarang ni, ada tak sesuatu yang menyedihkan doktor pula tentang bila mana ada dikatakan golongan belia lah yang paling tidak menyokong, tidak mengamalkan rukun negara. Adakah terbit di nurani doktor tentang perkara ini? I think sekarang untuk cara-cara belia kan, kita tak boleh forcekan mereka. Sekarang untuk cara untuk macam belia sekarang sangat cerdik. Of course mereka semua tengok benda-benda kat luar semua. Jadi kalau kita gunakan cara yang kita turn this into a trend, macam rukun-rukun negara itu pun ada orang yang cakap kita pun nak satu kempen yang jadikan dia lagi macam trendy. Sekarang kan banyak benda yang viral atau semua kan. Kadang-kala kita tak boleh marah mereka dah. Sekarang kan kita kena pergi belia dengan cara yang berlainan. Sebab zaman dah berlainan. Dulu kita memang ketat. Guru kita ketat, kena hafal semua ini. Tapi belia sekarang memang sebab dia sangat cerdik dan zaman yang berlainan. Jadi saya bukan cakap mereka macam tak menghormati, tapi mungkin cara yang berlainan. Jadi kita kena rebrand ataupun kita kena ingatkan mereka bahawa semua ini pun inilah yang isi dia, bukan sahaja permukaan. Jadi sekarang pun saya pergi sekolah bagi talk semua, walaupun kita joking semua, tapi kita kena tahu balik pada prinsip. Okey, doktor. Okey, baik. Terima kasih doktor kerana bersama kami, dapat meluangkan masa bersama saya pada ketika ini. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih. Okey, itu dia Dr. Soh Win Sih ya, seorang penyanyi yang dah pun mencipta nama di luar negara. Jadi beliau menyatakan itulah dia rukun negara tu tak kiralah di mana kita berada, sebenarnya tetap ada di hati kita. Baik, kita nak menyentuh tentang belia tu sendiri kerana tumpuannya sekarang bila mana ramai yang menuding jari satu kepada belia, tapi sebenarnya berbalik kepada kita juga. Kita juga yang bersalah. Tapi dalam konteks pembangunan belia sebagai seorang ahli akademik yang berhadapan dengan pelajar-pelajar yang seorang penganalisis politik juga, yang melihat kadang-kadang politik ini juga yang mengubah lanskap struktur sosial masyarakat itu sendiri. Prof punya pandangan? Saya setuju dengan pandangan tadi sebab belia ni agak unik terutamanya kita kena lihat belia ni dalam konteks generasi Saya rasa pernah dibincangkan banyak kali generasi X, Y, Z sebagainya kan. Jadi mereka ni setiap generasi ni dia ada perspektif yang berbeza dan pemahaman worldview dia yang berbeza berdasarkan exposure yang mereka yang agak berbeza dengan online, internet dan sebagainya kan, Facebook dan sebagainya. Mereka terdedah pada dunia luar yang amat luas dan diorang juga internet savvy kan. Jadi mereka melihat satu tu agak berlainan kan. Jadi dalam contohnya konteks negara Malaysia ni, bagaimana dia melihat negara Malaysia ni, dia kadang-kadang dia ada perkara yang mereka ingin lihat kan di Malaysia ni yang mungkin negara mungkin tak mampu untuk deliver dan tidak berupaya untuk deliver pada masa sekarang kan. Jadi contohnya lah, kalau kita lihat apa yang belia sekarang ni tekankan ni, mereka selalu fikirkan pendidikan lah, nak pergi lebih jauh, pendidikan yang lebih tinggi dan
kalau setengah-tengah negara di negara miskin kan, mereka memikirkan hak untuk contohnya pendidikan kan, tapi kita ni sudah membincangkan hak untuk mendapat pendidikan yang terbaik kan. Jadi kerajaan sepatutnya sebagai pressure pula kepada kerajaan untuk bagi pendidikan yang terbaik, wujudkan Malaysia sebagai hak pendidikan sebagainya. Yang kedua, dari segi ekonomi kan, macam mana nak bangunkan golongan belia belia hari ini tidak boleh lagi berharap kerajaan menyediakan semua perkara kepada mereka banding pada zaman saya dulu contohnya kan, scholarship diberikan kan, ada loan pun diberikan dan kita mampu bayar balik kan. Tapi kali ini walaupun disediakan, tapi pelajar tu kena kreatif kan untuk mencari sumber dan juga kemampuan mereka sendiri untuk untuk meneruskan kehidupan sebagainya, untuk menjadi lebih dewasa kan. Jadi pergantungan itu kepada orang kata tongkat lah, kepada kerajaan tu dah makin lama makin terhakis dalam konteks ini. So saya rasa balik pada persoalan kita tentang rukun negara ini kan, yang penting nak ditekan kepada belia ni yang berkaitan dengan negara ni, minta mereka supaya setia setia dan hormat kepada negara sebab mereka dilahirkan di sini dan jadi warga negara sebagainya. Dan walaupun mereka mungkin tak setuju dengan beberapa pendekatan politik misalnya, sebab kadang-kadang Malaysia pun banyak politicking sebagainya, tapi mereka perlu berhemah itu yang macam pilar yang kelima tu kesepahaman dan kesetaraan sebab kita ada atur cara macam mana nak menyampaikan pandangan, mengkritik sebagainya. Dan so dalam konteks ini saya rasa yalah, belia ni dia selalunya dia ada idealisme dia memikirkan apa yang terbaik dia rasa dia boleh dia nak dalam negara, yang mana kadang-kadang pun memang dalam konteks negara tu agak sukar untuk dilaksanakan kan. Tapi kalau saya boleh nyatakan satu lagi perkara kalau walaupun kita bimbang isu perpaduan dalam negara kan, tapi kalau kita lihat perpaduan dalam negara berbanding dengan negara lain, sebenarnya kita agak lebih makmur kan berbanding negara lain yang hadapi masalah yang pelbagai kan. Kalau di Amerika sekalipun kita tengok ada kempen Black Lives Matter sekarang ni kan. Kita tidak ada pun kempen begitu kan. Dalam konteks ini maksudnya isu yang keadilan sosial tu sebenarnya telah berjaya dilaksanakan di Malaysia, tapi memanglah untuk memenuhi hasrat rakyat dan khususnya golongan belia sekarang ni yang perlu terlibat dalam proses pembangunan negara tu memang dalam keadaan yang meruncing sekarang, contohnya dari segi ekonomi Malaysia sekarang yang kita hadapi Jadi memang agak ada tekanan lah di semua pihak lah untuk memastikan bahawa mereka fokus dalam konteks terus membawa agenda perpaduan, sebab mereka akan lihat bahawa kaum ni lagi makmur daripada kami. Dia jealousy itu ada kan. Jadi itu yang perlu dikikis kan, dan rukun negara itu mampu untuk mengikis stigma yang ada pada belia itu sendirilah. Ia rukun yang cukup holistik sebenarnya Jadi itu antara perbincangan kita pada peringkat awal ini, kerana kita masih lagi menantikan isyarat daripada Putrajaya dari Dewan Taklimat Bangunan Perdana Putra untuk ikuti majlis pelancaran sambutan ulang tahun ke-50 rukun negara yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada bila-bila masa sahaja nanti. Jadi dalam hal ini juga kita dah menyentuh tadi tentang sejarah, dan kita juga harus melihat sebenarnya Prof dalam tempoh kehadapan. Walaupun dah disebut bahawa ia mengikat dari segi perpaduan dalam konteks perjalanan Malaysia selepas ini, ia masih akan mengikat soal perpaduan, tradisi-tradisi kebudayaannya, membina masyarakat yang progresif. Tapi inilah kita melihat bahawa kadang-kadang isu perpaduan itu dilihat isu yang bermusim juga. Bila sambutan bulan kemerdekaan, maka kita akan angkatlah isu ini. Dan kita harapkan juga tentang rukun negara, 50 rukun negara tidak akan bernoktah selepas pelancaran 50 tahun rukun negara. Jadi kesinambungan itu sendiri, bagaimana agaknya usaha-usaha kita boleh meletakkan di atas bahu jala-jala rakyat semata-mata, agensi-agensi, tapi untuk mewujudkan memetik suis nurani rakyat, individu itu sendiri adalah satu perkara yang agak sukar. Jadi bagaimana agaknya untuk kita mencari suis dalam diri kita sendiri, supaya aku rakyat Malaysia, aku ada tanggungjawab dalam soal menjaga agama, perlembagaan, undang-undang dan sebagainya. Ya, saya teringat ada sebelum ni pun ada tokoh akademik macam Profesor Chandra Muzaffar selalu bangkitkan, dia kata yalah benda ni macam seasonal lah, ada nak merdeka dia bangkitlah perpaduan,
dilupakan kan. Dan bila berpolitik pun terlampau banyak memainkan isu-isu perkauman contohnya dalam konteks itu kan. So saya rasa maksudnya bila ada pelancaran hari ini saya harap bukan hanya untuk hari ini saja. Maksudnya dia harus diikuti dengan kempen yang berterusan lah. Sama ada di kempen melalui media kan. Saya rasa harus berterusan. Dan boleh juga dibawakan promosi-promosi supaya sentiasa diletakkan di billboard ke apa sebagainya supaya mengingatkan orang. Tapi itu secara kempen lah. Tapi yang lebih penting sekarang ni penerapan perlu sebab idea tentang kemakmuran, integrasi nasional dan juga perpaduan ni perlu diterapkan di peringkat lebih awal kan. So dalam sistem pendidikan tu perlu diserapkan perkara itu kan supaya didedahkan dan terus diamalkan. Dan yang paling penting sekali semangat kita, negara kita yang rakyat yang berbagai kaum ni boleh duduk semeja bersama-sama dalam melakukan apa-apa saja aktiviti tidak fokuskan kepada kaum-kaum tertentu kan. So dalam konteks ini saya rasa contohnya perlu ditunjukkan oleh kepimpinan negara sebenarnya. Kalau sekarang itu saya rasa Tan Sri Muhyiddin dia angkat IKRA sebagai simbolik dan disokong oleh daripada kepimpinan yang pelbagai kaum kan, dan daripada situ terus dijadikan satu gerakan lah supaya diikuti dengan dasar dan pelaksanaan di peringkat paling atas hingga ke bawah untuk meraihkan rukun negara ini, menghayati rukun negara. Saya rasa kalau ada agenda yang semantap itu, sesistematik itu, saya rasa benda ni akan terus diamalkan dan sebenarnya sentiasa mengingatkan rakyat bahawa inilah ideologi negara dalam Malaysia dan kita harus amalkan berterusan dan setia pada negara. Sebagaimana yang kita lihat bagaimana Indonesia semangat mereka bila bercakap tentang pasal sila tu, jangan main kalau kita salah sebut dia akan kritik kita dan marah kita kita pun perlu ada semangat begitu supaya saya rasa negara ini lebih makmur dan kesepaduan tu dapat diwujudkan seperti yang dikehendaki oleh perulung Samsul Amri itu. Okey, kepercayaan kepada Tuhan itu prinsip yang pertama dan saya dah ada buku ni di tangan. Kita pun menarik sebenarnya untuk kita ulaskan Islam and Religious Expression in Malaysia, kebebasan beragama itu sendiri, dan ia berkait rapat dengan prinsip yang pertama. Ada 7 artikel, 7 bab lah sebenarnya dalam buku ini. Jadi Prof, macam mana Prof cuba mengadaptasi daripada kepercayaan kepada Tuhan itu dengan kebebasan agama dan diterjemahkan dalam sebuah naskah ini? Cuma dalam buku ini lebih fokus kepada kebebasan menyuarakan pandangan kan. Tapi dalam konteks agama Islam itu sendiri tapi saya menyentuh persoalan yang agak luas juga tentang kebebasan bagaimana bersuara, nyatakan pandangan sebagainya dalam konteks Islam, apakah batasan yang ada dan bagaimana hubungan kebebasan bersuara ini dalam konteks Islam inter dan intra parti intra religion kan. So maksudnya antara agama dan juga dalam agama di kalangan masyarakat Islam itu sendiri kan. So dia satu perbincangan yang agak complicated sebenarnya melihat tentang sebenarnya hubungan kebebasan suara dalam konteks kesepaduan juga dalam masyarakat kan. Sebab isu-isu yang saya bawakan dalam ini antara juga isu contohnya tentang hate speech menghina agama sebagainya yang mana saya bincangkan di sini bahawa isu ini kalau tidak ditangani dengan baik dalam negara boleh menyebabkan pergaduhan kaum kan. Tak ada yang kontroversi dalam buku ni ada isu-isu kontroversi yang dibincangkan tapi tidaklah cuba nak createkan kontroversi lah dalam isu yang saya bincangkan dalam ni kan. Cuma saya bangkitkan isu macam hate speech tu, isu-isu kontroversi adalah sebelum ni ada isu tentang isu tentang Allah, kes Allah dalam majalah Kristian sebagainya dan banyak isu yang juga saya sentuhkan, bincangkan dari segi perspektif perundangan, politiknya dan falsafahnya. Dan yang satu yang menarik saya rasa yang perlu dibaca juga tentang konsep martabat manusia yang saya bincangkan dalam ini kan, yang lebih Malaysia sifatnya dan Melayu sifatnya kan, yang mana yang menyebabkan uniknya Malaysia ni dalam konteks hubungannya dan boleh dikaitkan dengan pilar yang kelima dalam rukun negara, kesopanan dan kesusahan. Sebab kita jarang nak konfront dan berkelahi kan dalam menyelesaikan masalah. Kita cari juga jalan cara berunding untuk menyelesaikan apa saja masalah. Itu yang saya rasa uniknya Malaysia. Kita tak pergi jalan raya kan kalau kita ada masalah tentang
hubungan kaum kan. Di Amerika ni satu negara rusuhan kan. Kita tidak sampai ke tahap itu kan. Walaupun kita ada undang-undang menyekat itu, tapi kita tak pernah memikirkan itulah jalan terbaik untuk diselesaikan masalah. Kita selalu memikirkan kita kena kompromi dan berbincang selesaikan masalah. Itu yang unik dalam konteks Malaysia, menyelesaikan banyak masalah secara berunding. Cuma benda ni perlu diingatkan dan rukun negara tu perlu diingatkan supaya rakyat jangan lupa bahawa bagaimana masyarakat dulu menyelesaikan isu-isu berkaitan perpaduan dan harus diteruskan pada masyarakat datang supaya kita nak mahu mengelakkan 13 Mei itu berlaku semula pada masa akan datang. Tapi bila kalau kita bercakap tentang duduk letaknya rukun negara, kalau tadi rakan kita Hirman Jamil menyatakan dan ia pasti mengimbau juga kepada kita hanya diletak di belakang buku dan hanya dipaparkan di mural-mural. Jadi kalaulah Prof sendiri mempunyai satu authority untuk meletakkan rukun negara itu, di mana harus duduk letaknya rukun negara? Adakah sememangnya memadai di belakang kulit buku, hanya penghias mural-mural sahaja? Di mana? Saya rasa yalah, perkara ini perlu, itulah bila kata penghayatan kan, walaupun cara meletak contohnya kan satu di billboard ke sebagainya, itu satu cara yang boleh juga saya rasa mengingatkan, sebab dia perlu dihayati ini dan perlu diingatkan kan. Tapi yang paling penting saya rasa, kalau betul kita menghargai rukun negara ni, ada beberapa cadangan lah saya boleh kemukakan. Baru ni ada Datuk Irmo Hizam ada mencadangkan diwujudkan satu akta rukun negara. Yang saya rasa juga baik, tapi saya rasa perlu dibincangkan dengan detail lah. Sebab mana akta tu dan perspektif akta tu bagaimana yang harus dibentuk. Itu satu cadangan yang saya rasa baik, yang perlu diperbincangkan, dilanjutkan lagi perbincangan lah. Yang seterusnya kita boleh juga buatkan peringatan. Maksudnya peringatan ni sambutan bukan hanya hari ini sebab kita nak sambut Jubilee Emas, kita sambut tiap tahun misalnya. Okey, Prof, kita kena hentikan seketika perbincangan kita. Kita akan sambung selepas ini kerana sabar kita menanti dan mengikuti perkembangan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan saya tertarik bila mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedikit sebanyak menjelaskan perjalanan susur galur masa rukun negara itu sendiri. Kemudian beliau juga mencadangkan supaya pendidikan rukun negara dijadikan agenda teras kerajaan. Prof. Ya, saya rasa seperti yang kita berbincang pada awal tadi kan, dia bermula dengan pendidikan kan. Untuk mewujudkan penghayatan kepada rukun negara ini perlu melalui pendidikan kan. Cuma saya pun sebenarnya perlu tahu lebih lanjut lah pendidikan bagaimana yang dimasukkan begitu kan. Adakah diterapkan semula dari peringkat paling rendah ataupun ada agenda-agenda pendidikan yang lain supaya rakyat masa boleh terima konsep rukun negara ini dan menghayati supaya isu-isu yang juga dibangkitkan dalam ucapan beliau tidak berulang. Contohnya beliau bangkitkan ada beberapa isu lah, contohnya penggunaan dalam media sosial misalnya, yang mana rakyat menyalahgunakan media sosial untuk membangkitkan isu-isu perkauman, isu agama dan sebagainya. Ini perlu dibantras supaya kesedaran melalui rukun negara dapat menghalang perkara-perkara itu terus berlaku lah. Dan juga beliau saya rasa juga terharu dalam menceritakan tentang COVID-19 kan, yang mana bila ada berlakunya krisis dalam negara, krisis kesihatan yang jarang-jarang berlaku, tapi bila berlaku rakyat boleh bersatu padu seluruh negara tanpa mengira latar belakang politik, strata sosial sebagainya kan, untuk sama-sama bekerjasama dengan kerajaan untuk menangani isu COVID yang menyebabkan kita sekarang ni dah hampir keluar dalam proses pandemik ini. So dalam konteks ini saya rasa jiwa semangat Malaysia tu ada kan. Cuma perlu ditanamkan lagi dan dikukuhkan lagi supaya dimantapkan lagi, dan seterusnya akan dan diteruskan untuk generasi yang akan datang. Jadi untuk ke arah itu saya rasa pendidikan yang harus mainkan peranan untuk melanjutkan proses pemikiran dan penghayatan kepada rukun negara untuk masa yang akan datang. Ya, bila disentuh tentang sektor pendidikan itu sendiri, mungkin secara tak langsung pendidikan secara peringkat sekolah, malah pendidikan yang tak formal juga itu dianggap sebagai satu pendidikan. Dan kita melihat juga tentang apa yang disentuh oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya tadi, lebih bersifat pemujukkan supaya rakyat khususnya mengamalkan rukun negara. Mungkin Prof melihat tadi, mendengar juga ucapan dengan cara penyampaian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bagaimana agaknya? Adakah pemujukan itu sikit sebanyak akan membekas di hati kepada khalayak Malaysia? Ya, kalau kita tengok sejak
peristiwa COVID-19 sampai sekarang, memang cara pengucapan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin memang cara pembujukan tu ada. Menarik supaya rakyat semua ikut dengan arahan kerajaan, ikut dengan peraturan dan sebagainya. Dan dalam masa ini pula dia merujuk kepada rakyat kena patuh pada rukun negara. Inilah konsep negara yang kita terima. Walaupun tercipta tahun 1970 sebenarnya, sejak merdeka sebenarnya, inilah juga konsep yang ditekankan. Jadi dan sudah dia ada dan kita melaksanakan, dan supaya rakyat semua fahamlah akan konsep-konsep ini, dah hayati dan terus dilaksanakan. So dalam konteks ini saya rasa cara pembujukan tu mungkin cara yang sesuai untuk menarik perhatian rakyat untuk terimalah, okey, kita kena ikut ini sebab inilah tunjang pada negara kita dan hayati. Jadi itu saja jalan yang terbaik untuk kita dapat memakmurkan negara kita secara bersama. Peribahasa Cina menyebut perjalanan beribu batu dimulakan dengan langkah yang pertama. Dan langkah pertama untuk perpaduan itu, kalau kita ikutkan, bermula sebelum merdeka. Satu jawatankuasa perpaduan kaum diwujudkan pada ketika itu sekitar tahun 1940-an dan membawa rentetan kepada kemerdekaan negara kita. Kemudian membawa satu peristiwa berdarah, walaupun dikatakan jumlahnya hanya lebih kurang 100 lebih, tapi dikatakan lebih daripada itu yang terkorban dalam peristiwa 13 Mei 1969. Jadi bila kita bercakap tentang perjalanan itu sendiri, kita nak tak nak perlu menjangkau garis masa ke masa depan. Kita dah sentuh tadi peringkat awal dan kita meletakkan juga bahawa seperti yang Prof sebutkan ketika kita nak berlintas langsung tadi ke Putrajaya tentang perlu adanya satu akta rukun negara. Mungkin dalam tempoh ini kita melihat ke hadapan bahawa perlunya satu akta rukun negara. Ia satu cadangan yang dicetuskan oleh Datuk Imam Nizam kan, yang saya lihat menarik. Tapi selalunya kalau pembentukan satu akta ni, dia satu akta yang proses masa yang lama juga, ya. Saya rasa boleh dipercepatkan. Cuma akta tu perlu dijelaskan tujuan apa kan. Tapi berdasarkan apa artikel yang saya baca, tulisan beliau, melihat bahawa ciri-ciri kenegaraan yang ada wujud yang berasaskan rukun negara itu perlu diterapkan, dan apa saja tindakan yang melampaui kan atau melanggar pillars kepada negara Malaysia yang berasaskan rukun negara itu perlu dah ditangani kan. So dalam konteks ini biasanya sekiranya kalau akta yang sedia ada pun sudah mencukupi untuk menampung kelemahan-kelemahan ataupun tindakan yang tidak mengikut landas undang-undang negara dan sebagainya, boleh ditangani. Saya rasa tidak perlu akta kan. Tapi saya rasa perlu dibincangkan juga sebab mungkin akta ni lebih memantapkan lagi kan dari segi proses pelaksanaan. Yang kita tahu isu yang selalu dibangkit di Malaysia ni, penguasaan itu agak lemah dalam konteks melaksanakan satu undang-undang itu kan. Jadi mungkin akta yang ada wujud ni mungkin mampu untuk memastikan rakyat Malaysia faham tentang rukun negara dan terus melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Mungkin itu yang dihayatilah. Okey. Jadi cadangan untuk wujudkan akta rukun negara yang dilihat sebagai satu dimensi baru perkasa perpaduan kaum ini tak boleh diremehkan sebenarnya. Ya. Okey. Baik Prof, kita juga ada penyanyi Roy di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum Abang Roy. Ya, okey. Saya saksikan tadi Abang Roy menyanyi bersama Dayang Nurfaizah ya, dengan lagu Rukun Negara yang digubah oleh Datuk Morzani Ismail. Jadi bagaimana Abang Roy sendiri dah banyak kali sebenarnya menyanyikan lagu-lagu patriotik ya untuk negara, tapi untuk lagu Rukun Negara ni bagaimana agaknya semangatnya, message ya, walaupun agak-agak baik lagunya agak-agak menyentuh tentang rukun negara, tapi bagaimana agaknya semangat itu Abang Roy? Oh, okey. Ketika menyanyikan lagu ni, memang lagu ni berletak ada pop sikit, pop. Tapi macam mana pun mesej yang disampaikan untuk rakyat, dia ada baik-baik yang di belakang itu, mencapai perpaduan kan, di antara kita. Jadi disebabkan oleh kalau dalam orang kata masa menyanyi itu, kita punya inner thought kita dalam hati kita rasa daripada kesimpulan daripada ataupun kebaikan daripada rukun negara tu yang dianjurkan adalah untuk kebaikan masyarakat. Jadi kita bagaikan bukan saja kawan ke rakan negara, tetapi kita lebih memupukkan kepada
semangat kekeluargaan antara kita rakyat Malaysia. Jadi kita mesti ada kita punya landas-landas yang patut kita ikuti, yang panduan-panduan yang patut kita ikuti pakai jati diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Okey, kalau dululah ada lagu-lagu seperti Wawasan 2020 itu memang suara Abang Roy lah kan. Jadi untuk lagu tu untuk terus membenamlah di hati, terus kita ingat bagaimana agaknya lagu Rukun Negara ni akan kita nak jadikan lagu ni supaya menjadi lagu yang meniti bibir ke bibir lah. Jadi rentak tu catchy. Jadi perlu tak agaknya selepas ini lagu Rukun Negara yang tadi didendangkan walaupun ya dengan sentuhan Datuk Mauzan ni perlu cari satu key yang boleh terus grab pendengar-pendengar muda tu sendiri. Ya, lagu tu sebenarnya bagi pendapat saya lah. Ya. Apa tu memang dihaskan, memang ditulis mungkin daripada Datuk Mauzan yang tulis tu untuk semua orang. Okey. Untuk semua orang. Untuk dia taklah terlalu modern. Dia adalah lagu pop. Okey. Lagu pop tetapi diinjekkan dengan elemen patriotisme. Jadi semua orang daripada segala peringkat umur akan dapat menghayati lagu tu. Dia taklah selalu lagu tu terlalu kebudak-budakan dan lagu tu pun tidaklah selalu matang. Hanya orang-orang yang berumur saja yang dapat menghayati. So bagi saya itu untuk semua. Pasal Rukun Negara pun untuk rakyat semua level. Yeah. Jadi bagi saya itu sesuai dan juga untuk generasi muda terutama sekali dia suka menyanyikan lagu-lagu jenis yang moden dan sinonim dengan masa dia. Okey. Jadi akhir sekali Abang Roy, bagaimana agaknya Abang melihat perlunya lagu-lagu berbentuk patriotik ini sendiri ya untuk membangkitkan semangat kecintaan kepada rakyat kepada negara? Ya, pada memang lagu memang memain peranan yang penting. Lagu patriotik memain peranan yang penting dalam satu perjuangan. Okey. Macam orang nak pergi perang, kita kena pergi perang. Takkanlah dia nak kena nyanyi lagu Bahtera Merdeka apa kan? Jadi dia kena nyanyi lagu prajurit, iaitu inilah barisan kita. Itu dia. Jadi dia punya karakter lagu tu sesuai untuk pergi berperang. Untuk mempertahankan negara, menaikkan semangat dia untuk berjuang untuk negara. Jadi lagu-lagu patriotik ini memang diperlukan untuk kita jiwa, untuk menyayangi negara kita, untuk kesejahteraan negara kita. Kita sebagai rakyat untuk mesti menunaikan tanggungjawab kita yang baik untuk negara kita. Jadi bukan saja pengetahuan tentang patriotisme, tapi untuk juga menghayati dari jiwa kita, salah satunya daripada lagu-lagu patriotik. Okey, terima kasih Roy ya dengan suara emasnya tadi dan berduet bersama Dayang Nur Faizah dengan lagu Rukun Negara, lagu ciptaan Datuk Mauzani Ismail. Maaf saya. Okey, demikian tadi dengan Roy dan kita kembali pula dengan perbincangan kita bersama Prof Azizuddin. Okey, untuk menaikkanlah semangat. Hari ini dah ada pelancarannya. Disuntik dengan beberapa elemennya, acara-acara iringannya yang akan berterusan juga dalam tempoh 3 bulan. Dan kita tak nak bernoktah di situ. Sekali lagi kita bangkitkan perkara yang sama. Kerana kempen-kempen seumpama ini dah banyak juga kempen-kempen dilihat gah pada pelancaran. Tapi kita mengharapkan Rukun Negara yang sememangnya dekat dengan anak-anak muda, dekat dengan murid-murid sekolah menengah, malah kita sendiri yang dah memang ingat supaya ia terus macam mana nak ada, macam Dr. Suwinsi pun kata ia walaupun dia berada di luar negara, akhirnya bila dia rasa jatuh, bila mengingat kembali Rukun Negara boleh menjadi satu pembakar semangat. Saya melihat bahawa yalah ini satu permulaan yang baiklah untuk maksudnya kita ada tempoh 3 bulan kan, maksudnya ada aktiviti-aktiviti mengingati Rukun Negara sebagainya dilaksanakan oleh pelbagai agensi dalam pihak kan, kerajaan maupun swasta kan. Tapi langkah ini harus diteruskan kan, supaya ada nilai Rukun Negara itu tersemat dalam hati sanubari rakyat Malaysia tu kan. So dalam konteks ini saya rasa macam Tan Sri Muhyiddin Yassin pun sebut pendidikan kan, sebab pendidikan pun boleh jadi kalau kita lihat pun pendidikan informal tu kadang-kadang pun lebih penting daripada pendidikan formal kan, sebab dia yang lebih menjiwai di sanubari rakyat kan. Jadi saya rasa
pertama kan, selain akta mungkin satu tadi kita bincang yang boleh dilaksanakan kan, dan pendidikan juga dilaksanakan, mungkin hari contohnya kan mengingati seperti hari ini mengingati rukun negara ni perlu diadakan mungkin setiap tahun kan, supaya mungkin tidak diadakan satu macam cuti umum lah, tak perlulah cuti umum, tapi kita adanya program yang dilaksanakan oleh contohnya Kementerian Perpaduan misalnya, tiap-tiap tahun akan mengadakan hari mungkin ambil hari ini contohnya sebagai hari rukun negara kan. Jadi kita ingati situ, dan dia adakan program-program mengingati rukun negara 3 bulan lagi. Saya rasa dalam konteks ini bila ada penerusan mengingatkan rakyat tentang isu ini kan, lama-lama kelamaan dia akan jadi sosialisasi politik, kita sebut sebagai sosialisasi politik kan. Dia diterima dalam masyarakat kan, dan terus diamalkan khususnya di kalangan generasi muda yang terlibat dalam proses aktiviti inilah. So dalam konteks ini saya rasa aktiviti begini harus diteruskan secara tahunan, dan mengingati terus kan, dan menghayati maksud yang terbalik. Dalam hal ini apa yang kita boleh belajar dengan negara seberang? Negara seberang saya rasa mereka mungkin sejarahnya berbeza kan dengan kita kan. Mereka terpaksa berperang kan untuk mencapai kemerdekaan, dan bila mereka itu kan, mereka terus tanamkan sikap maksudnya merujukkan Pancasila tu dijadikan ideologi negara kan, malah setengah tu menganggap ia tu lebih utama berbanding dengan apa sahaja kehidupan di kalangan rakyat Indonesia Jadi dalam konteks ini perkara itu ditanam dalam sanubari dan diingati kan oleh rakyat Indonesia, dan sentiasa disebut oleh pemimpin negara, dan dalam perdebatan juga selalu dibangkitkan isu-isu ini kan. Jadi menyebabkan rakyat tidak pernah lupa tentang Pancasila itu kan. Dan kerana konsep dan satu lagi yang penting sekali, dia dibawa sekali bersama konsep bangsa itu Indonesia tu konsep nation state itu ada disebutkan oleh Prof Ulung, Samsul Amri dan banyak tokoh-tokoh lagi. Bila ada konsep ini, maksudnya rakyat akan patuh kepada konsep ini, sebab mereka tahu sekiranya mereka meninggalkan konsep ini, negara kemungkinan akan kucing-kacir sebab keberbagaian yang terlampau meluas dalam negara tersebut. So dalam konteks Malaysia sekarang ni, kita pun mempunyai pendekatan yang sama kan. Kepelbagaian yang terlampau meluas kan, ada pelbagai etnik kan. Tan Sri Muhyiddin Yassin pun menyebut tadi dalam ucapannya, kita ada pelbagai kaum dalam negara dan sebagainya, dan perpaduan itu penting, dan asas kepada perpaduan itu adalah sistem bernegara kita yang mengekalkan kita untuk terus berpadu lah. Dalam konteks ini rukun negara itu perlu diterjemahkan dalam konteks kehidupan harian masyarakat di dalam Malaysia ni, dan menjadi ia sebagai model bangsa Malaysia itu sendiri, supaya kita boleh hidup aman-aman dan berkekalan Yang penting berkekalan tapi kalau kita melihat pada track record kita, sebenarnya kita agak berjaya dalam konteks menuju ke perpaduan. Cuma ada kebimbangan apabila ada bibit-bibit perpecahan tu mula berlaku disebabkan oleh perbalahan dalam politik. Itu yang dibimbangi. So dari sebab itu rukun negara ini boleh jadi pengikat ataupun gam lah kepada permasalahan yang tersebut itu, supaya dalam berpolitik ke dalam apa saja aktiviti perlu ingat bahawa kita duduk secara bersama dalam satu negara, dan rukun negara itu sebagai panduan dalam negara lah. Kerana semua di kalangan kita sebenarnya mengangkat ikrar yang sama. Jadi di talian pula pada ketika ini adida saya Da'i Luqman. Assalamualaikum Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Jadi tadi Luqman mengikuti secara langsung ucapan dan juga perasmian. Ya, saya tadi mengikuti. Alhamdulillah. Daripada apa yang Mak Berhormat Ida, Menteri dia, alhamdulillah. Okey. Jadi kalau kita lihat kita sendiri bagi orang Islam sendirilah, kita ada rukun iman, rukun Islam itu sendiri Dan dalam konteks rukun negara Malaysia ni pula, bagaimana agaknya Luk melihat rukun negara Malaysia dalam perspektif ketatanegaraan Islam itu sendiri? Okey. Ini sidang penonton sekalian, sebenarnya bila mana kita menyebutkan berkaitan dengan perkataan rukun ni dia ibarat sebagai satu pohon yang di mana dia ada cabang-cabangnya. Sebab tu sekiranya kalau pohon ni sekiranya pohon ni tidak ada, maka cabang-cabang ni tidak akan wujud. Sebab itulah rukun ni sama ada rukun Islam, rukun iman, begitu juga dalam rukun negara. Kalau sekiranya kita ni nak membina sebuah jati diri pada diri kita, kita nak membina modal insan, kita nak membinakan kesatu paduan di kalangan masyarakat kita, kena ada rukun negara. Sedikit perkongsian lah, saya ni dulu merupakan salah seorang daripada bekas pelatih program latihan khidmat negara.
Memang sebelum pada tu saya tak hafal langsung pun rukun negara ni. Walaupun dekat buku sekolah kita ni ada tertulis dekat belakangnya tu rukun negara, tapi tak pernah langsung tergerak untuk menghafal. Tapi bila mana datang ke program tersebut, program latihan tersebut, alhamdulillah setiap pagi kami akan sentiasa diperingatkan untuk membaca ikrar, iaitu merupakan itulah rukun negara tu. Dan daripada situ barulah kita nampak rupa-rupanya rukun negara ni dia cukup sebenarnya dengan kita. Sebagai contoh, rukun negara yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Sebenarnya mengatakan bahawa sekiranya kita nak menjadi seorang warga negara, rakyat Malaysia yang baik, pertama sekali kita kena pastikan kita ada konsep ketuhanan. Di mana kita orang Islam, kita ada konsep akidah kita, tauhid kita. Begitu juga dengan agama-agama yang lain. Mesti ada konsep ketuhanan. Ini bagi nak mengelakkan adanya anasir-anasir seperti mana etisnya, yang jenis konsep yang tidak bertuhan, yang tidak berpegang pada mana-mana Tuhan, ini kan mereka tidak beragama. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah konsep berkaitan dengan kesetiaan kepada raja dan negara. Kalau kita tengok pada zaman sekarang ni, Abang Suhaimi dan juga Prof, kalau kita lihat, sekiranya kita nak bayangkan daripada zaman dahulu, bagi contohnya zaman Kesultanan Tanah Melayu dahulu, rakyat-rakyat memang takut dengan sultan dan juga raja. Disebabkan oleh kalau mereka derhaka, mereka akan dihukum. Tetapi zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan kelajuan, kepantasan teknologinya, menyebabkan anak-anak muda pada zaman sekarang ni semakin terhakis sifat cinta, sayangkan kepada sultan dan juga kepada raja daripada negara ni, menyebabkan akhirnya mereka seolah-olah hilang identiti, identiti diri mereka sendiri. Itu yang kedua. Dan kalau kita nak sebutkan satu persatu rukun negara tu, takut jadi panjang pula perbincangan kita pada petang ni. Okey. Boleh. Abang boleh bagi masa pada Luqman. Abang bagi masa pada Luqman. Okey. Seterusnya yang ketiga. Kalau kita tengok, yang ketiganya adalah keluhuran perlembagaan. Kalau kita nak bandingkan perlembagaan yang ada pada negara kita, sebenarnya perlembagaan ni telah wujud waktu mana zaman Nabi kita sendiri pun. Iaitu waktu mana Piagam Madinah, bagaimana bagi rakyat-rakyat Madinah, bagaimana cara nak hidup. Dan akhirnya, walaupun Madinah pada asalnya dihuni oleh pelbagai kaum dan juga bangsa serta agama, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, namun tidak pernah terjadi sebarang pertumpahan darah sebab sebenarnya Nabi memimpin rakyat-rakyat yang berada dekat Madinah. Sebab itulah kita kalau nak elakkan daripada berlakunya permusuhan di kalangan kita, sesama bangsa di negara kita ni, kena ada keluhuran perlembagaan sebagai tunjang utama yang kita harus ikut untuk kita nak membina muafakat di antara kita. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah kedaulatan undang-undang. Sama juga undang-undang ni dia berkait rapat dengan adab, dia berkait rapat dengan cara-cara kita hidup. Macam tu jugalah yang telah dianjurkan dengan yang terakhir sekali, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Ini perlu diterapkan oleh setiap umat manusia agar bila mana kita sopan, kita susila, tidak ada lagi geng bawang rangers, geng netizen yang hanya tahu sekadar nak mengecam tanpa sebarang usul periksa. Okey, akhir sekali Luqman, bagaimana agaknya Luqman sebagai seorang dai ada tanggungjawab dalam kepada masyarakat berdakwah, bagaimana agaknya dari segi tanggungjawab Luqman sendiri sebagai dai bersama rakan-rakan pendakwah yang lain untuk mengangkat rukun negara ni seperti yang Luqman katakan tadi, sebagai sepohon pokok lah umpamanya kan, yang mampu memayungi masyarakat, melindungi masyarakat, dan di ranting-ranting itulah tergantung segala harapan juga kerana banyak kehidupan di dahan. Jadi bagaimana Luqman sebagai pengakhirannya? Okey, begini. Kesempatan ni lah saya nak menyerulah pendakwah-pendakwah yang dekat luar sana. Kita sebenarnya menyebutkan berkaitan dengan kita membawa imej Islam sebagai seorang pendakwah. Kalau kita, orang nampak kita, orang tahu dia ni agama, mesti agama dia ni dia dah kuasai segala-galanya. Jadi agar selepas ni kalau kita nak ajak, kita nak berdakwah, gunakan dengan penuh kasih sayang, dengan hentikanlah daripada kita ni nak menyindir sesama kita sebagai agamawan. Sebab masyarakat dekat luar sana, mereka menganggap golongan agamawan ini sebagai tempat untuk mereka rujuk barang persoalan. Mereka juga tempat untuk mereka merujuk tentang bab berkaitan dengan akhlak dan sebagainya. Sekiranya para ulama, para agamawan sendiri tidak mampu untuk bersatu hati, saling kecam-mengecam,
bagaimana pula dengan perspektif masyarakat kat luar sana, orang umum kat luar sana melihat pendakwah sendiri, orang yang buat agama sendiri berkelakuan yang tidak sopan, yang tidak ada tata susila. Wallahualam. Wallahualam. Baik, terima kasih Luqman. Jadi lepas ni mungkin esok lusa kita kena test salbat dekat luar, Luqman. Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Terima kasih Luqman. Dai Luqman, seorang pendakwah bebas yang selalu tampil dengan idea-ideanya untuk pembangunan negara bangsa juga. Baik, menarik. Beliau memberikan perumpamaan dengan rukun Islam. Rukun itu juga menjadi pegangan. Dan selepas ini kita nak melihat juga, saya tertarik dengan satu artikel juga yang saya petik yang menamakan Profesor Mendiang, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kai Kim, yang dikatakan anaknya sendiri, Edin Khoo sendiri menulis dalam artikel ini menyebut bapa saya sentiasa berbangga memperkenalkan dirinya sebagai bangsa Malaysia. Jadi Edin Khoo merupakan anak sulung Mendiang, menyatakan bapanya jugalah antara tokoh yang terlibat dalam penggubalan rukun negara yang diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Jadi ramai tokoh-tokoh sebenarnya yang terlibat di sebalik rukun negara ini. Jadi bagaimana agaknya Prof dalam kita melihat tegaknya rukun negara ini dalam tempoh 50 tahun, di sebalik itu ramai juga tokoh-tokoh ni. Ada tokoh yang dah pun pergi, ada pun tokoh yang mungkin masih ada namun dalam usia yang juga dah menjangkau tahun yang tinggi usianya. Jadi macam mana agaknya untuk kita juga memberikan sedikit rasa terima kasih atas idea kepada rukun negara ini? Saya rasa ini kebetulan Edin Khoo dia menceritakan bahawa ayahnya, ayah beliau terlibat sama dalam pembuatan rukun negara ini kan. Kalau tak diberitahu tu kita pun tak tahu kan. Sebab yang disebut dalam, kalau tengok dalam buku sejarah pun ada yang menyebut pemimpin yang terlibat tapi tidak disebut siapa yang terlibat keseluruhannya dalam majlis perundingan negara tersebut yang melahirkan rukun negara. So saya rasa ini masa yang sesuai untuk kita cari balik kan dokumen tu, tampilkan dan buat temu bual dengan orang-orang ini. Suruh dia ceritakan apa pengalaman dia, bagaimana rigorousnya ataupun mendalamnya perbincangan ataupun kiranya ada perdebatan kan, nak merangka satu rukun negara yang sangat berjiwa Malaysia tu kan. Jadi benda-benda ni perlu akan ada penceritaan kan. Tidak, saya rasa rugi dan masyarakat akan datang tak faham macam mana asal usulnya. Itu yang saya sebut tadi. Di Indonesia dia ceritakan sangat detail macam mana proses pembentukan Pancasila tu. Kita diceritakan tapi tidak secara mendalam. Pendokumentasian tu sendiri. Pendokumentasian tu tak jelas kan. Jadi menyebabkan kita tak tahu memang kita tahu ada rukun negara tapi macam mana jadi dia kan. Dan macam mana boleh ini rangkanya kan. Kenapa kalau kita nak kata kenapa apa beza dia dengan Indonesia sebagainya, ada sama tidak. So banyak persoalan orang generasi baru ni bertanya yang saya rasa generasi lama yang masih mungkin hidup kan boleh menyerangkan proses-proses ini dan dokumentasi ini perlu dijelaskan supaya dia rakyat boleh faham dan menghayati kan. Sebab kalau nak hayati pun kita kena tahu asal-usul dia. Kalau tidak kita terus hayat je kata tapi kita tak tahu asal-usul dia bagaimana kan. Jadi saya rasa dalam konteks ini kita bukan saja nak promote kan ataupun nak mempromosikan rukun negara untuk generasi akan datang, tapi dalam masa samanya mengetahui kan selok belok latar belakang rukun negara dan terhasilnya rukun negara begitu, apa puncanya mungkin kita tahu 13 menit tapi proses dia tu kita kurang jelas dan perlukan ada penceritaan yang lebih mendalam lagi tentang itu. Jadi malam ini juga sebenarnya selain daripada Prof Ulong yang akan tampil dalam rancangan Ruang Bicara, Edin Khoo juga akan hadir. Jadi mungkin di sini ada ruang dan peluang untuk saya sendiri bertanya kepada Edin Khoo untuk melihat kembali bagaimana agaknya peranan Mendiang Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koh Kai Kim sendiri dalam penglibatannya secara tak langsung dalam membawa kepada sebagai seorang tokoh yang terlibat dalam penggubalan rukun negara yang disiarkan pada 31 Ogos 1970. Baik, sebelum kita berakhir nanti lebih kurang ada lagi 15 minit lagi, kita cuba mendapatkan juga selepas ini Presiden Persatuan Belia Hindu Arul Kumar sebentar nanti untuk mendapatkan dari segi persepsi masyarakat India pula berhubung dengan rukun negara. Namun sebelum itu juga kalau kita nak melihat perkara-perkara rukun negara, proses pendokumentasian
pendokumentasian dan juga ada usaha pada satu ketika dibangkitkan tentang isu untuk mengubah sejarah itu sendiri, pendokumentasian sejarah. Saya nak sentuh sikit sekejap lagi. Namun sebelum itu kita berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Semuanya dalam grandstand dah pun berlangsung tadi majlis pelancaran ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Jangan ke mana-mana, hanya berbaki lebih kurang 15 ke 10 minit untuk bersama saya. Jangan ke mana-mana. Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA adalah satu daripada inisiatif kerajaan untuk menjana ekonomi negara. PENJANA, strategi keempat pelan pemulihan ekonomi jangka pendek negara dalam menangani cabaran pandemik COVID-19. Bertemakan Bersama Menjana Ekonomi, ia membabitkan 3 teras utama iaitu memperkasakan rakyat, melonjakkan perniagaan dan merangsang ekonomi. Terdapat 40 inisiatif bernilai 35 bilion ringgit akan dilaksanakan di bawah PENJANA. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang berikut. Baik, kembali lagi bersama saya untuk masa-masa penghujung ini, lebih kurang 10 minit lagi. Jadi terus seperti yang saya nyatakan tadi, terus kita bersama dengan saudara Arul Kumar, Presiden Persatuan Belia Hindu Malaysia. Hello, selamat petang Arul. Selamat petang saudara Suhaimi. Ya, terima kasih Arul. Kalau itu hari kita berjanji temu untuk ke udara di ruang di Darah Muda, tapi tak dapat. Tapi hari ini kita bersama juga akhirnya. Ya, jadi Arul, bagaimana agaknya tadi? Arul mengikuti rapat juga ya, berada di Putrajaya saya dimaklumkan. Yes, saya bersama tadi sempena ulang tahun Rukun Negara yang ke-50 pengisytiharan dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang Malaysia. Jadi bagaimana agaknya semangat mereka yang berada bersama-sama dalam majlis berkenaan? Memang meriah dan sederhana dan dapat kita menghayati 50 tahun kita nenek moyang kita yang dapat membawa keharmonian dan kemakmuran sehingga kini. Okey. Jadi Arun, kita meletakkanlah soal sejarah bagaimana agaknya kehadiran masyarakat bukan Melayu ke tanah Melayu pada ketika itu, kerana sekarang kita adalah satu bangsa Malaysia ya. Dalam tempoh dah 63 tahun merdeka, kemudian 50 tahun rukun negara, kita dah bersatu padu. Tapi apa agaknya yang wujud kebimbangan di kalangan masyarakat belia Malaysia berhubung isu perpaduan itu sendiri, Arun? Okey, saya melihat isu perpaduan ini adalah daripada didikan awal education lah, dia ada pendidikan daripada awal. So kita perlu mengamati sebenarnya rukun negara ni yang kita selalu menghayati ni sepatutnya bukan sekadar dihafal saja. Dia perlu dihayati dan diamalkan sepanjang hidup setiap rakyat Malaysia, terutamanya kepada golongan belia. Sekarang kita 5 rukun negara kita tu kita kena perlu kalau kita kata hanya hafal, tak perlu. Dia punya dihayati, ini perlu diamalkan dalam norma hidup setiap orang. Barulah kita sedar maksud rukun negara. Okey, jadi dengan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi dalam sesi majlis pelancaran 50 tahun Rukun Negara, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada menyentuh supaya menjadikan Rukun Negara ini sebagai satu amalan. Ya, jadi bagaimana agaknya untuk Persatuan Belia Hindu Malaysia sendiri untuk menjadikan Rukun Negara ini amalan seharian lah kalau boleh. Jadi bagaimana agaknya Arun? Ia perlu ikut program-program berkaitan dengan rukun negara ataupun lebih kepada perpaduan harus dijalankan seliang kali daripada alam persekolahan dengan alam belia dan alam pekerjaan juga. So, baru kita boleh dapat mengamalkan perpaduan antara keharmonian dan kemakmuran di antara pelbagai kaum di Malaysia, terutamanya belia. Okey. Baik, terima kasih banyak Arun. Terima kasih. Okey, itu dia Arun Kumar, Presiden Persatuan Belia Hindu Malaysia, sempat bersama saya pada petang ini. Dan Prof, sebelum
kita bersama Arun tadi, saya ada menggantung sedikit lah keyword dia tentang sejarah itu sendiri. Kerana tadi saya mengajukan juga tentang kepada Arun tentang seolah-olah kontrak sosial yang lama dulu. Ya, sebab kontrak sosial ini kalau dibawakan dalam satu meja perundingan juga, ia boleh menjadi satu isu yang panas. Jadi ada juga usaha-usaha untuk mengubah sejarah tentang isu kontrak sosial dan secara tak langsung akan menggugat kepada perpaduan dan mungkin dalam isu ini juga rukun negara yang kita pegang untuk 50 tahun ini boleh terpecah di situ. Jadi bagaimana Prof bila melihat sejarah itu cuba diubah, sejarah itu cuba juga perlu dijaga dalam konteks perpaduan di kalangan masyarakat negara kita? Saya tak rasa sejarah perlu diubah. Sejarah memang ada dan tak boleh diubah pun. Cuma apa yang dibicarakan tentang sejarah sebelum ni dalam buku-buku sejarah sebagainya banyak lebih kepada sejarah pemimpin ataupun ada pemerintah berbanding dengan sejarah rakyat. Maksudnya story ataupun penceritaan tentang rakyat tu yang banyak kerana kalau kita bercakap isu perpaduan yang kita nak adalah isu perpaduan rakyat kan, dan walaupun bermula daripada kepimpinan mula dasar sebagainya, tapi rakyat yang melaksanakannya kan. Jadi sejarah rakyat tu kurang diceritakan bagaimana perpaduan boleh wujud dan sebagainya. Jadi generasi baru selalunya tak tahu keadaan itu berlaku kan. Dan Suami menyentuh tentang kontrak sosial sebenarnya kontrak sosial juga apa terkandung dalam rukun negara tu adalah sebahagian juga daripada kontrak sosial kan. Maksudnya apa yang termaktub dalam perlembagaan tu kan, pilar yang ketiga tadi tu kan, keluaran perlembagaan, itulah kontrak sosial yang kita fahami kan. Dan kontrak sosial ni sekiranya ada perubahan nak dilakukan sebab perlembagaan ni jarang berubah kan, kecuali tapi tak boleh juga berubah kan. Jadi untuk merubahkannya perlukan perbincangan dan kompromi politik yang meluas lah di kalangan kepimpinan dan juga rakyat yang boleh terima tentang perubahan tersebut kan. Dalam konteks ini saya rasa kita selalu kalau merasakan bahawa ada perkara yang kita perlukan perubahan, saya rasa perundingan cara konstruktif perlu dilakukan bukan emosional untuk membincangkan isu-isu yang terkandung dalam perlembagaan. Dan ini saya rasa boleh menyelesaikan banyak masalah kompromi politik boleh tercapai dan sebagainya. Tapi sekiranya tidak berjaya, saya rasa apa yang sedia ada terus dikekalkan sebab ini akan memastikan kemakmuran itu berjalan kan. Tapi dalam masa sama kita tahu bahawa perlembagaan ataupun malah budaya sekalipun bukanlah satu pendekatan yang statik maksudnya dia boleh berubah-ubah ikut zaman kan. Jadi sekiranya ada perubahan tu memerlukan perbincangan semula pada kontrak sosial, mungkin kita kena terbuka kepada perbincangan itu, tapi perlu diadakan secara konstruktif untuk mencari kata putus dan mengekalkan perpaduan. Jadi selepas ni agaknya bila buku mengenai rukun negara pula, kerana pengamatan sebagai seorang penganalisis dah masuk politik, sekarang kita bercakap tentang isu sosial, mungkin ada satu buku khas tentang rukun negara itu sendiri, Prof? Boleh, saya rasa boleh buat, tapi memerlukan artikulasi yang agak mendalam lah untuk membincangkan setiap ciri-ciri yang terkandung dalam rukun negara tu. Saya tunggu sebuah buku lagi Prof Azizuddin, Prof Siva dengan seorang lagi adik comelnya Sulasri sekali menghasilkan sebuah buku rukun negara. Jadi itulah kita harapkan sebenarnya mekarnya Malaysia pada hari inilah sebagai negara bertuah dan makmur adalah bersandarkan kebijaksanaan para pemimpin yang terdahulu. Itu perlu kita akui untuk mengekalkan institusi Raja-Raja Melayu dengan inovasi semasa iaitu Raja Perlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Jadi kita harapkan dengan ulang tahun ke-50 rukun negara ini akan terus menyemarakkan semangat kita untuk mempertahankan negara. Dan ingat bila kita mengangkat ikrar, maka siapa kami itu adalah kita. Siapa kita? Kita adalah rakyat Malaysia dan kita berhak untuk terus mempertahankan perpaduan yang telah pun kita ada, yang telah ada kita miliki sejak sekian lama. Jadi terima kasih banyak Prof. Hampir 2 jam sampai di Bernama tadi pukul 1. Lebih 2 jam kalau di Bernama. Kita bersiaran 2 jam setengah. Okey, apa pun terima kasih banyak. Lepas ni akan balik ke UUM. Balik UUM. Jadi terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bersama lagi kerana isu-isu politik ni belum berakhir pula. Banyak lagi perbincangannya dan insyaAllah saudara kita akan bersama lagi dalam program-program akan datang. Jadi untuk hari ini sekian saja daripada saya Syuhaimi Muhammad dalam Grandstand Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kelumuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan,
kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Kesopanan dan kesusilaan. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara.